Orang ramai perlu mengurangkan kebergantungan terhadap saringan ujian RT-PCR ketika negara kini berada dalam fasa peralihan menuju endemik. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, ia berikutan ujian RTK antigen RTK antigen sudah memadai untuk pengesanan jangkitan COVID-19 dan lebih murah serta mudah didapati di pasaran. Dan beliau berkata juga, pakar mengesahkan ujian saringan RTK antigen memadai untuk mengesan kes positif yang mempunyai tahap kebolehjangkitan yang tinggi. Dan katanya penggunaan ujian RT-PCR pula sangat sensitif sehingga masih memberi keputusan positif walaupun individu terbabit sudah pulih daripada jangkitan COVID-19. Dan kita nak membincangkan isu ini bersama kita di talian ketika ini Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar kesihatan awam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam. Jadi bagaimana, adakah langkah yang diberikan itu, sebab saya lihat ianya lebih kurang disambut baik di laman sosial media semalam. Jadi bagaimana Prof melihat kepada gesaan dan juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan semalam Prof? Ya. Jadi kalau kita lihat situasi di Malaysia sekarang, hari ini pun kita mempunyai bilangan kes lebih daripada 20,000 tapi ke arah menurun. Dan kita dalam fasa untuk beralih kepada endemik. Biasanya dalam perkhidmatan kesihatan awam, apabila kita menjalankan berada dalam fasa endemik dan kita mau melakukan surveillance dan sebagainya, kita ada dua jenis ujian. Satu ujian confirmatory dikatakan ataupun gold standard. Yang kedua adalah ujian saringan. Dan ujian saringan inilah yang biasanya kita galakkan kepada ahli masyarakat untuk mengambilnya. Dan kita tahu kita mempunyai ujian saringan menggunakan kaedah yang lebih mudah, iaitu kaedah RTK antigen. Sejak daripada tahun 2020 apabila penyakit COVID-19 ini dikenal pasti, banyak kajian telah dibuat. Dan testing kit yang dibuat pada masa sekarang ini telah pun menjalani ujian-ujian khusus dan telah menunjukkan tahap reliability yang tinggi dari segi sensitivity, spesifiti. Ini indikator digunakan untuk pakar untuk menilai kebaikan ataupun kekuatan atau kelemahan sesuatu ujian. Jadi jelas kita tahu bahawa RTK antigen ini mempunyai tahap untuk mengesan dengan begitu tinggi, mencapai lebih daripada tahap minima yang kita perlukan dan lebih mudah digunakan, lebih murah kalau kita banding dengan PCR. Kosnya mungkin 10 kali ganda daripada kos untuk menjalankan ujian RTK antigen. Dan RTK antigen ini boleh dijalankan dengan cepatnya. Jadi ini adalah kebaikannya dan saya rasa kita berada dalam langkah yang benar untuk melaksanakan seterusnya program pemantauan menggunakan ujian-ujian yang lebih mudah. Baik Prof, macam mana pula mungkin masih ada kes-kes yang terpencil ketika ini dah buat saringan ataupun ujian menggunakan RTK kit antigen tapi kadang-kadang keputusannya masih tidak sama dengan keputusan yang diperoleh selepas membuat RT-PCR, Prof? Ya, jadi ada banyak perkara. Salah satu daripadanya bukan saja daripada ujian itu sebenarnya. Kadang-kadang apabila kita membuat ujian dibuat secara bersendiri, ujian kendiri, kadang-kadang pengguna mungkin tidak mematuhi atau tidak mengikut peraturan yang sebenarnya, yang betul. Yang keduanya, kit yang digunakan itu haruslah kit yang telah pun diluluskan oleh kementerian. Kerana kita lihat banyak kita boleh membeli kit ataupun peranti ini daripada syarikat-syarikat yang menjual secara online dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah alat tersebut telah pun disaring dan mempunyai tahap ketepatan yang kita perlukan. Jadi ini mungkin berlaku dan kita harus hati-hati supaya kita menggunakan alat yang telah pun diluluskan dan juga mengikut peraturan yang telah pun disediakan oleh pembuat peralatan tersebut supaya hasilnya adalah benar seperti mana yang kita harapkan. Prof, dan pastinya ketika ini kalau kita nak bercakap mengenai selepas Menteri Kesihatan sendiri memberi saranan untuk kita membuat ujian RTK tanpa perlu tidak perlu kurangkan kebergantungan kepada RT-PCR, pastinya lebih ramai masyarakat di seluruh Malaysia khususnya nak mendapatkan stok itu. Jadi bagaimana nak memastikan stok yang masuk itu benar-benar menepati piawaian dan tidak terputus stoknya satu hari. Jadi apa strategi yang mungkin boleh dirancang KKM untuk menuju ke masa yang lebih ke hadapan, melangkah ke hadapan, Prof? Ya, sebenarnya KKM kita tahu mempunyai mekanisme tertentu untuk melakukan
ujian-ujian bagi memastikan peralatan yang masuk itu adalah sesuai kita gunakan. Jadi saya rasa kita mempunyai kepakaran dan juga mempunyai mekanisme ini harus diikut dengan baik. Yang keduanya, kadang-kadang kita terlalu bergantung kepada peralatan yang dibuat di luar negara. Jadi kalau kita tahu bahawa universiti tempatan juga ada mengeluarkan kit yang dibuat yang mempunyai kualiti yang tinggi, jauh lebih murah dan mudah untuk kita memantau di segi kualitinya. Jadi Kementerian Kesihatan harus juga memberikan prioriti kepada kit yang dibuat oleh yang disiapkan oleh penyidik-penyidik tempatan, kerana ini lebih mudah untuk kita melihat di segi prosesnya dan sebagainya daripada kit yang telah pun siap di luar negara dan masuk ke negara kita dan cuma kita menjalankan ujian menggunakan kit tersebut. Ini harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah pemantauan secara lawak selepas kit tersebut diluluskan. Ini penting. Kerana kita khawatir kalau kit yang dihantar untuk diuji berbeza dengan kit yang dipasarkan. Ini harus kita lihat supaya quality control itu mesti ada. Jadi selain daripada menjalankan ujian terhadap alat yang dihantar ke Kementerian Kesihatan untuk diuji, harus dibuat juga sampling ataupun pemantauan secara on the ground selepas peralatan tersebut diluluskan untuk pastikan kualitinya sama. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junid, pakar kesihatan awam. Kita memberi fokus kepada kurangkan kebergantungan terhadap RT-PCR. Terima kasih sekali lagi Prof.